Alhamdulillah. Kita kembali dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Kita sorot kembali soalan yang pertama tadi. Surah Al-Isra ayat 1 dan surah An-Najm ayat 1 hingga ayat 18. Nanti balik buat homework insya-Allah. Okey, nak dengar soalan berikutnya, silakan adik. Okey, sebagaimana yang kita tahu, sewaktu Isra Mi'raj, umat Islam seharusnya solat 50 waktu. Tapi sekarang hanya 5 saja. Tapi masalahnya setengah kita rasa macam berat je nak buat. Ustaz rasa kenapa? Baik, terima kasih adik tanya soalan tadi tu kan. Nak jawab ni ada sedikit rasa gugup. Gugup sebab apa? Solat ini memang berat. Siapa yang kata berat? Allah sebut. Innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Solat ini berat sebenarnya. Bukan ringan-ringan. Illa alal khashi'in. Kecuali atas orang yang khusyuk. If Nabi difardukan 50 tu memang ceritanya tak berlaku jadi 5. Turun-turun jadi 50. Agak-agak rancangan ini kita boleh buat dan boleh tonton tak? Tak boleh. Tak sempat pun. 50 waktu. Yang satu waktu tu pun, satu fardu tu pun kita ambil subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Adakah ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang tersasur subuh 3 rakaat? Tak ada. Boleh ke buat 3? Tak boleh, sesat lagi menyesatkan tu. Boleh tak kita rajin? Adik, hari ni rasa rajin. Rajin lah hari ni. Solat subuh 6 rakaat boleh? Tak boleh. Tetap 2. Yang 2 tu pun rasa berat. Nak angkat selimut tu kan. Angkat selimut tu. Masalahnya lepas kawan kita tarik, angkat, dia tarik balik kan. Berat tak? Berat. Kenapa benda ni berat? Kerana tidak ada hub. Kita mau fikir begini ya. Dalam ayat surah An-Najm, Allah sebut wa huwa bil ufuqil a'la. Disebut lagi inda sidratil muntaha. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, membawa diri baginda pergi dengan firman yang Allah dalilkan pada kita. Kita tak menolak, kita menerima, kita beriman dengannya. Nabi bersusah payah ya? Bersusah payah Nabi itu menerima satu amanah Allah supaya menyampaikan pada kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Fa innaha lakabirah. Sungguh-sungguh salat itu besar. Nabi naik terimanya salat. Boleh tidak macam amalan yang lain Allah hanya wahyukan Nabi di muka bumi ni, Allah wahyukan, boleh tidak? Boleh. Tapi kenapa salat? Kenapa salat? Kerana salat itu mi'rajnya orang mukmin. Sebab tu dia rasa berat. Berat kenapa? Dia mesti berlaku pertama qalbu kita mesti dipusatkan. Sebab perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi melaluinya dengan hati yang penuh tadabbur. Ya. Contoh apabila Nabi melihat satu peristiwa berlaku. Nabi tanya Jibril, apa tu? Jibril, siapa tu? Kan? Jibril, siapa wanita tua yang menegurku? Contoh, ya. Saya cakap begini, mengendengahkan begini, tidak berniat untuk menimbulkan sebarang perbahasan yang lebih panjang. Ini yang umum tahu, ya. Kemudian Nabi melihat ini dan sebagainya. Baginda tidak melihat hanya dengan pandangan matanya, tapi bertadabbur. Salat begitu. Kita mesti ada qalbu kita itu khusyuk dalam salat kita. Usalli, dalam qalbu kita aku nak salat ini sahaja, aku nak salat. Nawaitu tu niat kita itu kena betul-betul lah. Aku nak salat, bukan aku nak berkhayal. Sebab tu daripada awal tajuk kita bukan khayalan. Aku nak salat. Salat apa? Bubuhlah apa? Fardu zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Berapa rakaat? Okey, kita pun tahu. Tapi di hujungnya lillahi ta'ala. Kita buat kerana siapa? Allah. Itu yang berat tu.
Kerana siapa? Allah. Setengah orang kan, kenapa saya sengaja quote and quote berat, perkataan berat itu quote and quote. Kalau kita disuruh orang buat sesuatu benda yang kita seronok, benda tersebut kena berpeluh-peluh, kena sakit kepala, kadang-kadang sampai letihnya, betul-betul letih lah. Tapi kita buat sebab apa? Sebab apa? Sebab kita memang sepenuh hati nak buat. Kita memang rindu nak buat, teringin nak buat, kita sayang nak buat. Kalau tak buat benda tu, kita rasa macam satu yang tidak sempurna dalam hidup kita. Contoh beginilah, maaf cakap adik-adik yang kat universiti ni kan, hari ni mesti WhatsApp dia punya boyfriend dia. Tak WhatsApp boyfriend dia kata, tak WhatsApp I, putus cinta. Oh tu kan. Dia tak boleh WhatsApp, satu hari dalam dewan kuliah tu monyok, mulut ni boleh gantung blazer. Boleh gantung blazer mulut. Tapi sama dengan solat. Kalau dia merasakan bahawa solat itu ialah saat ketika dia bermadu kasih. Ini ayat saya, tolong jangan salah faham. Bermadu kasih, asmara, menyampaikan kata-katanya, pemusatan kalbunya kepada sang kekasih yang maha pengasih. Maka dia tak akan rasa apa? Illa alal khashi'in. Orang yang khusyuk dia tak rasa berat. Bahkan orang yang khusyuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia dah ready dah, ada dekat mana? Saf-saf salat. As-salatu khairum minan naum. Kena macam tu. Panggil orang bangun tidur. As-salatu khairum minan naum. Bukan dia baru doa. Bukan. Dia dah berada di saf-saf salat. Ni sedikit pesanan pada muadzin. As-salatu khairum minan naum tu jangan dilenggok-lenggok sangat. As-salatu khairum minan naum. Daripada nak bangun tu kan, ambil balik tidur kerong-kerong sedapnya azan. Bukan. Dia kena tegas. As-salatu khairum minan naum. Terkejut juga. Bila benda tu ditanya tadi, 5 pun rasa berat, apatah lagi 50. Sebenarnya Allah ingin melihat kita. Kita meletakkan kasih pada Allah di mana? Nabi itu, ya, melalui Isra' Mi'raj ini bukan khayalan. Setelah baginda berada dalam keadaan yang penuh dengan kesedihan, kematian isterinya yang tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, kematian pula bapa saudaranya yang membela dia, walau Quraisy itu macam-macam nak buat membelanya, ya. Jadi bila kita lihat begitu, peristiwa Isra' Mi'raj ini mengajar banyak benda. Antaranya tadi, benda yang berat tapi jika dibuat kerana kasih dan sayang, dia jadi berat tak? Tak. Dia jadi penuh dengan suka hati salat. Okey, soalan berikutnya. Okey Ustaz, saya nak tanya, sebagaimana kita tahu kisah Isra' Mi'raj ni terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah peristiwa Isra' Mi'raj ni merupakan mukjizat bagi baginda? Tu dia. Ya, jawapannya mudah, ya. Jawab ya dulu. Ada titik tak ada titik nombor 2. Ya, dia merupakan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pernah Isra' Mi'raj? Tak pernah. Kalau pernah ambil jadi rasul ke apa? Tak. Ayah-ayah, ibu-ibu ada yang pernah Isra' Mi'raj? Di luar sana pernah yang mengalami Isra' Mi'raj? Tak pernah. Tak. Dia dialami oleh manusia istimewa. Istimewa. Dia merupakan satu benda luar biasa daripada kita sebut sebagai fitrah manusiawi, ya. Perjalanan bumi ke bumi, bumi Makkah ke bumi Baitul Maqdis, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, perjalanan bumi ke langit. Kembali semula ke bumi, balik semula ke Masjidil Haram. Bila berlaku? Satu malam. Sebenarnya satu malam itu fraction of time. Fraction of time maksudnya begini. Bukan satu malam yang kita kata bermula terbenam matahari sampai naik fajar, tak. Sebelum naik fajar dan selepas terbenam mentari. Kita tak boleh sukat dia dengan masa. Nama mukjizat.
Dan naik kenderaan yang sophisticated, namanya burak. Namanya burak. Ya. Dan burak ini bukan kenderaan dunia, tapi kenderaan syurga. Oh. Kemudian perjalanan ini perjalanan yang diiringi oleh para malaikat. Memang ini mukjizat. Kenapa jadi mukjizat? Dia menyongsang dengan akal. Bila Nabi sampai semula, siangnya Nabi kata, wahai sahabatku, wahai ahli Makkah, wahai Quraisy, wahai bani itu, aku malam tadi telah pun berjalan, diperjalankan oleh Tuhanku daripada masjid ini ke Masjidil Aqsa. Mula-mula dengar benda ni, Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah and the gang. Kan? Dengar-dengar ni, ketawa terbahak-bahak. Innahu la majnun, kata mereka. Ini sungguh-sungguh gila ni. Gila ni kan. Sebab apa? Perjalanan itu mengambil masa berbulan-bulan, sebulan, 2 bulan lebih, 3 bulan sampai. Ini satu malam. Pergi balik pula tu. Kan? Kemudian ada pula yang mengatakan kadzab. Huwal kadzab. Dia penipu ni. Tapi bila Nabi berjaya menjawab soalan mereka, antaranya orang tu bangun. Dia kata, izinkan aku bertanya engkau. Masjidil Aqsa yang kau sebut tadi, berapa tiangnya, berapa pintunya, berapa tingkapnya? Saya cerita ni rasa semacam soram rasa bukan soram, rasa ya Allah, rasa ketakjuban ya. Ketika itu kalau kita baca betul-betul riwayatnya, direndahkan segala gunung ganang, bukit bukau, pokok kayu dan sebagainya hingga Nabi nampak Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Sebutlah ramai-ramai subhanallah. Allahu Akbar ya. Nabi sebut berapa tingkap, berapa tiang, berapa pintu, rupanya bagaimana dan sebagainya. Hingga akhirnya mereka takjub. Mereka kata apa pula? Innahu sihrum mubin. Sihir yang nyata. Allah ayat mata kita. InsyaAllah kita sambung selepas ini insyaAllah. Dalam rancangan Tanyalah Ustaz. InsyaAllah. Barakatuh. Ni guru saya selalu kata ni, orang kalau kamu bagi salam, orang tu ramai kan, jawab salam perlahan. Orang tu sedang menghadapi sakaratul maut. Lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah berehat tadi, dah lihat pesanan penaja, kita nak sambung. Soalan berikutnya. Okay, semua orang tahu mengenai Isra Miraj, tetapi tak semua tahu bagaimana untuk menyambutnya. Jadi apa cara terbaik untuk kita meraihkan hari Isra Miraj? Itu dia. Soalan repeater. Cara terbaik. Gini. Saya suka. Bukanlah kata saya jawab ini jawapan hawa nafsu. Saya tidak. Berdasarkan adillah, dalil-dalil. Menghadapi peristiwa-peristiwa besar ini, eloknya kita ikut apa yang pernah dibuat oleh ulama, oleh golongan arifun billah, yang dibawa oleh mereka yang menelusuri betul-betul firman-firman Allah, ya, mendalami tanda-tanda kekuasaan Allah. Tak lain tak bukan caranya proses ilmu. Apabila hari Isra Mi'raj, minta maaf ya, saya tidak mahu membincangkan nak buat kenduri ke apa tu, itu dalam konteks perbincangan yang lain pula. Saya nak jawab oleh yang tanya kita ni student yang hadir ini, orang-orang daripada Tapah, daripada macam-macam tempat nak kena ilmu, maka saya nak beritahu, menghadapi peristiwa-peristiwa besar ini, kisahkan semula. Kisahkan semula apa yang berlaku. Yang pasti peristiwa ini dah berlaku, betul? Orang kadang bergaduh bab tarikh. Ustaz 27 Rejab. Oh ustaz ni, oh ustaz tu ustaz ni. Lah, peristiwa ni berlaku ke tidak? Berlaku. Dah ke belum? Dah. Kita difardukan beriman atau tidak? Beriman. Dia termasuk dalam perkara sam'iyat. Sam'iyat. Sebut ramai-ramai? Sam'iyat. Yang kita duduk dengar lagu tema.
Ya dzal jalali wal ikram. Tadi kan? Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Tadi kita dengar lagu tema kan. Apa maksud ya dzal jalal? Wahai yang mempunyai ketinggian, kebesaran. Wal ikram, yang mempunyai kemuliaan, keagungan. Ikram, kemuliaan. Amitna, matikan kami atas agama Islam. Yang ini hadirin rahimakumullah, kita kena memahami yang maha tinggi ini, kita kena tanamkan. Saya guna menyambut, tergagap lah pula tak? Menyambut, mengenang Isra' Mi'raj ini, tanamkan, pasakkan, suburkan, pilingkan. Ambil kos apa kat ATM? Account. Saya ambil account, engineering kan. Pilingkan akidah, syariah, akhlak Islam yang sebenarnya tentang Isra' dan Mi'raj itu. Setiap datang Isra' Mi'raj, kita kisahkan supaya anak-anak kita yang duduk termenung, betul ke? Betulkan kisah ini berlaku? Maka saya tamthilkan begini. Ni tak sabar nak tanya soalan berikutnya ni. Tamthilkan begini. Ibu-ibu dari ayah-ayah, ibu-ibu daripada tapah, datang naik apa? Bas. Naik bas. Ada lipas tadi sebenarnya daripada tapah, lipas tu dia naik atas bas. Naik atas bas. Lipas tu sampai saja dekat studio kita ni, bas turunkan kita, lipas tu pun turun. Lipas tu jumpa dekat lipas, minta maaf lah lipas kat studio ni kan. Lipas kat studio ni. Lipas daripada tapah tu sebut Assalamualaikum, lipas ni pun jawab Waalaikumsalam. Ni cerita. Ni cerita. Tuan-tuan jangan duk riwayat nama pula, bukan ni cerita. Lipas studio ni tanya, aku tak pernah tengok muka engkau dalam studio ni, tak pernah nampak muka engkau. Kau datang dari mana? Lipas yang dekat tapah ni sebut, aku datang dari tapah. Tapah dengan sini ni berapa kilometer? 200 kilometer. Lebih kurang lah. Dah lebih kurang pula. Kan tak? Itu bahasa kita dah. Okay. 200 kilometer. Dia pun sebut 200 kilometer. Bila bertolak? Dia kata bertolak sekian-sekian jam. Dia kata sejam lebih, 2 jam dah sampai. Mustahil. Dia kata mustahil. Lipas ni jawab, aku bukan datang jalan kaki. Bukan juga datang terbang, kali lipas ada yang sayap tu. Tapi aku naik satu kenderaan. Orang tanya naik apa? Naik bas. Buh pula nama bas tu kan. Lipas ni pergi tengok macam mana rupa tu bas. Kenderaannya canggih, sophisticated. Sampai pada masa yang tak masuk akal pada nisbah lipas. Benda kalau kita bawa cerita sebegini, tamthilkan pada anak-anak kita, baru masuk. Baru dia masuk. Kita nak bagi tahu bahawa kenderaannya sophisticated. Burak ini kalau kita ini bahasa saya, jangan salah pula faham ya. Burak ini kalau kita bawa pergi KLIA, tengok flight KLIA tu, dia ketawa ya. Burak tu ketawa tengok. Kapal terbang nak take off tu kan, dah reverse pun tak reti kapal terbang. Mana ada gear reverse kapal terbang? Cermin pandang belakang pun tak ada. Betul tak? Kena ada pula satu kenderaan tolak dia gede reverse. Kan dah reverse, pandai hinjim pula. Burak kata tak terbang lagi. Kan meneran bukan main. Burak ini sekelip mata memandang. A fraction of time. Pop kat situ sampai. Jadi bila kita membaca ayat-ayat kebesaran Allah ni dengan kalbu kita, barulah kita nampak bahawa ini satu keajaiban yang kita kena mendalami dan beriman. Baik, apa kena buat hari itu? Bila kita dah kisahkan ilmu ini masuk iman dengan baik, orang lain tidak akan boleh rosakkan akidah anak-anak kita, mak ayah kita, masyarakat kita. Okey. Orang Perancis, kalau saya salah ni betulkanlah di luar sana tengok ramai. Orang Perancis kaji Isra' Mi'raj ni, dia ada satu jet fighter dia nama Mirage. Daripada perkataan Mi'raj. Kan. Okey, panjang pula jawab. Okey, next. Okey Ustaz. Okay.
Apabila kita sebut tentang Isra' Mi'raj, kita tahu peristiwa bahawa Nabi naik ke langit. Tetapi kurang jelas tentang apa sebenarnya terjadi dekat di langit sana. Jadi boleh Ustaz memperjelaskan? Terima kasih adik yang bertanya. Saya pun tak pernah naik. Tak tahu apa jadi. Tapi kita tahu daripada Quran. Suratul Najm. Tadi Isra' kat bawah kan? Ini Mi'raj. Penonton di rumah boleh buka Suratul Najm, muka surat 526. Saya dah baca dah sikit tadi. Wan najmi idza hawa, demi bintang waktu dia telah terbenam, jatuh kan. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sampai ayat yang ke-18. Baik. Di situ kita lihat, ini saya nak bawa yang berdalil. Yang berdalil dalilnya Quran. Di situ kata Allah Subhanahu wa taala, "Allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa, wa huwa bil ufuqil a'la." Allah kata dia sedang berada pada arah pada ufuk yang tertinggi. Thumma dana fatadalla. Kemudian dia mendekati, lagi dekat. Fakana qaba qausaini au adna. Dekat itu seperti kata tamthilan yang Allah Ta'ala sebut, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah, atau au adna, ataupun lebih dekat lagi. Siapa dekat, siapa ni? Yang mendekat itu ialah Jibril alaihi salam al-amin, mendekat ia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun kalau ada orang bercerita bahawa Nabi naik jumpa Allah, Allah pegang Nabi, sentuh Nabi, ni jadi pelik dah. Kan? Pelik. Kita mentajisimkan siapa? Allah Ta'ala. Yang mendekat itu siapa? Jibril alaihi salam. Kemudian fa'auha ila 'abdihi ma auha. Jibril dia menyampaikan wahyu daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, iaitu hamba Allah siapa? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma auha, apa yang telah pun nak diberitahu, diwahyukan pada Nabi. Sekejap sebelum nak pergi panjang jawapan ini, ada perkataan abd, hamba, pada ayat suratul Isra'. Ada perkataan abd pada suratul Najm. Lagi sekali saya nak bagi tahu, menjadi hamba Allah ini menduduki darajat yang tertinggi. Kita bukan hamba manusia. Kita hamba siapa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa berlaku macam-macam peristiwa yang Nabi lihat. Bagaimana Nabi melihat syurga dan neraka. Bagaimana Nabi melihat kaumnya di waktu baginda telah pun wafat. Isra' Mi'raj ini diperbahaskan ulama dengan perbincangan yang sangat luas. Kan di celah-celah itu adalah kisah-kisah yang ditambah-tambah setengah-setengahnya. Kita nak ambil yang benar-benar dalam penceritaan pengkisahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak mau reka-reka datang entah apa pemahaman yang mengarut-mengarut ini. Kita juga tak mau mendengar orang datang bagi tahu kita begini. Tak, Nabi bukannya betul Isra' Mi'raj pun Nabi mimpi aja. Sedar-sedar jaga, semalam naik pergi sana naik ke langit, tak. Yang dilihat apa yang berlaku pada kaumnya satu persatu. Sebab itu kita jumpa hadis ya. Jumpa hadis, saya nak detailkan tapi saya juga takut dengan masa kita. Nabi detailkan apa Nabi nampak peristiwa. Awak tu aku Isra' Mi'raj, aku nampak tu, nampak ni, nampak itu, nampak. Senang nak cerita masa hadapan. Okey. Masa juga tak banyak, kisah sedikitnya. Nabi bertemu, dah tanya tadi, langit pertama, langit kedua, sampai langit yang ke-7. Bertemu dengan para nabi. Bertemu dengan para nabi. Nabi bertemu dengan antaranya Nabi Adam alaihi salam. Yang disebut Abul Bashar. Ya, Nabi Adam. Jadi dalam riwayat Nabi Adam sebut, Nabi Adam memberi salam pada Nabi. Salamu alaika, salam sejahtera ke atas kamu, wahai anakku. Sebab apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunannya Nabi Adam alaihi salam, anak cucu cicit dia. Tapi salam yang berikutnya, salam sejahtera kepada akhi, saudara aku. Kenapa jadi macam tu?
Kerana pada waktu itu tak tertakluk lagi dah dengan masa. Umur sama. InsyaAllah kita sambung lepas iklan. Nampak menarik ke cerita je? Menarik nak dengar lah. InsyaAllah. Dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni cerita bagi salam ni kan. Setengah orang dia suka tanya, Ustaz ni asal bagi salam. Bagi salam. Sebenarnya ketika Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi banyak diberi salam dan juga menjawab salam dan memberi salam juga kepada siapa yang kita nak sambung cerita tadi. Jumpa Nabi Adam alaihissalam. Kita dah ceritakan, saudaraku umur sama. Pada waktu itu tak ada lagi tertakluk pada masa. Dah keluar daripada lingkungan masa. Masa ini diberi simbol gerakan membulat. Macam jam kita tu kan. Jam. Ini terkeluar. Tak tertakluk dah dengan masa. Umur sama. Sweet 17. Katakan sweet 17. Kan? Jadi saudaraku. Kemudian jumpa lagi siapa? Jumpa lagi contoh-contohnya seperti Nabi Allah Isa bin Maryam. Nabi Allah Isa. Dijumpa Nabi Allah Isa bin Maryam, ya, bagaimana Nabi Allah Isa bin Maryam itu satu orang rasul yang bagaimana sangat-sangat unik, tidak ada ayah, tapi penciptaannya seperti penciptaannya Adam, kata Allah, firman Allah, membuktikan bahawa aku ini daripada ibuku yang suci, tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki, dipelihara pula di mihrab, dipelihara pula di satu tempat suci. Senang ceritanya, di masjid yang mana menjadi penjaganya, kafalahnya, yang menjaminnya Nabi Allah Zakaria alaihi salam, ya. Bagaimana Nabi Isa bin Maryam berdialog. Okey, naik jumpa lagi Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Semua ini ada simbol-simbol tertentu pada saya. Biar kita nampak dengan nampak ilmu. Kenapa Nabi Adam tahu asal usul kita? Kenapa Nabi Allah Isa tahu bahawa Allah Maha Esa, tidak beranak, tidak diperanakkan, tak ada keturunan. Kenapa Nabi Allah Yusuf alaihi salam kepentingannya menjaga kehormatan diri, sebab nanti ada soalan lain yang saya yakin ada kaitan benda-benda kehormatan ini dengan Isra' Mi'raj. Kemudian Nabi yang paling kita tahu dalam kisahnya diuji dengan dibuang saudaranya, dibuang dalam telaga buruknya, dibohongi seolah-olah telah dimakan serigala, ya, dijadikan anak angkat, kemudian difitnah, dipenjara, dan sebagainya. Dan cerita tentang ekonomi, bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam, seorang Nabi yang cukup mahir mentadbir perekonomian keuangan negara. Jumpa lagi Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan Nabi Musa, bagaimana berdialognya Nabi kita dengan Nabi Musa, yang kita tahu kaum Bani Israel, bagaimana perangai mereka dengan nabi-nabi mereka, ya. Betapa egonya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan jangan menangkap ikan pada hari Sabtu, dipandai buat helah pula, pandai buat helah, kuna mereka nak menipu Tuhan. Jumpa lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, jumpa Nabi Harun alaihissalam, dan banyaklah ceritanya panjang. Okey, insya-Allah yang ni mungkin masa kita sangat-sangat kena jaga dalam program ini. Jangan lupa pergilah kuliah-kuliah yang masanya panjang-panjang, detailkan pembelajaran ini. Saya ingat dulu kami, kalau almarhum Datuk Syekh Abdul Hamid Tahir, guru saya dulu kan, almarhum Allah yarhamuhu, meninggal. Bila masuk sahaja bulan Rajab, dia mula mengkisahkan Isra' dan Mi'raj hingga mencapai sebulan kisah itu. Sampai 27 kemuncaknya, lepas pada tu pengajarannya. Ini panjang. Jadi kita dalam masa nak cerita banyak kan? Kan, insya-Allah. Next. Okey. Dalam Isra' Mi'raj ada menceritakan mengenai golongan yang masuk neraka dan ramainya kaum wanita. Jadi, ialah sedangkan kaum lelaki itu seharusnya memimpin kaum wanita ni masuk syurga. Kenapa, Ustaz? Soalan berat sebelah, nampak? Gurau-gurau. Kenapa ya? Kenapa jadi begitu? Begini jawabnya. Sebenar, Ustaz nak cerita kot lain pula. Orang perempuan paling mudah nak masuk syurga. Betul. Tak?
Betul tak ibu-ibu? Betul tidak? Betul. Ayah-ayah betul tak? Oh, macam tak apa setuju. Orang perempuan paling mudah nak masuk syurga. Yang paling susah masuk syurga ni siapa? Orang lelaki. Lelaki. Allah firman dalam Quran kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum, kata Allah. Kamu jaga diri kamu. Kepala-kepala keluarga ni, laki-laki. Wa ahlikum. Soalan dia tadi. Soalan adik comel kita tadi. Dia kata apa? Dia kata kenapa orang perempuan masuk neraka banyak? Patutnya orang lelaki pimpin perempuan masuk syurga. Ni ayat ni Allah jawab. Wa ahlikum. Kamu jaga diri kamu. Dalam bentuk jama'i. Ramai. Bukan qi seorang. Kamu ramai-ramai. Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah. Sambung ayatnya. Waquduhan nasu wal hijarah dan seterusnya. Baik, bila dinampakkan begitu seharusnya kita menjaga. Saya begini ya, berkenaan dengan dia jawapan ni relevan, tetapi mungkin para pendengar kata ustaz macam pusing sikit je. Bukan. Gini fahamnya gini. Tulis dah kat situ 80 km sejam. Kalau selekoh tu dia akan tulis berapa? 30, 50 kan? 50, slow sampai 50, 60 kan? Tapi dekat selekoh tu kita bawa 3 kali ganda, 180. Wow, boom. Accident. Selalu apa jawapan kita? Meninggal dah, dia nak buat macam mana? Itulah kita. Salahkan Allah, salahkan takdir Allah. Sebenarnya siapa cari pasal? Kita cari pasal. Sepatutnya bila dah Nabi kisahkan gitu gini, kita dah tahu dah benda kisah gaib yang Nabi dah cerita dulu. Dan soalan mungkar nakir di barzakh besok pun dah bocor dah. Betul tak? Man rabbuka, kan? Dah bocor dah. Tapi pastikah boleh jawab? Allah tak pasti. Tapi nak boleh jawab tak? Nak boleh jawab. Ada usaha tak nak bagi boleh jawab? Tu masalah tu. Sama kisahnya tadi. Bila dah nampak begitu, saya jawab. Orang perempuan mudah masuk syurga. Orang perempuan ni kalau anak dara, kau dah kahwin? Belum. Belum. Dadan mengaku belum. Anak dara taat pada ayah. Taat mak ayah. Jaga kehormatan diri. Salat jangan tinggal. Jika di saat-saat itu Allah jemput, syurga. Dah kahwin macam ibu-ibu ni kan. Saya pun heran tengok ibu-ibu ni comel-comel ke semua. Rajin berwuduk kan, insya-Allah kan, rajin berwuduk. Insya-Allah. Ibu-ibu ni mudah aja. Jangan syirikkan Allah. Taat perintah suami. Tunaikan balasannya mudah ya. Tapi di celah-celah yang 3 mudah tu berlaku penyengsangan, penyengsongan, macam-macam lah jadi ya. Kadang-kadang minta maaf ya. Bagaimana menghadapi ayah dan ibu di rumah? Cuba anak-anak dara, nak tolong pun sama juga kan. Balik rumah, Assalamualaikum ayah, mak, apa khabar? Mak, kita duduk. Jangan mak kita berdiri, kita duduk. Mak kita duduk, kita berdiri, jangan duduk. Picit-picit kaki mak, kaki ayah dan sebagainya. Harapkan redha mereka. Orang perempuan. Orang lelaki dia lain macam sikit. Kan? Orang perempuan dia jenis manja. Kan? Ayah dia lepas anak ni minta izin, ayah nak minta izin masuk bilik dulu. Ayah dengan mak ni, anak jalan masuk bilik. Ayah dengan mak ni boleh bersembang. Anak kita ni, apa benda yang kita tak redha pada dia. Tengoklah, balik letih-letih pun sempat picit-picit betih aku. Nampak?
Ibu, mudah sangat. Solat, orang laki-laki solatnya di masjid. Itu yang terbaik. Orang perempuan solat di rumah. Tapi bila suami balik di rumah, kita nak pendekkan jawapan sebab masa kita ni. Bagaimana melayan ayah balik daripada rumah, daripada masjid? Cuba layan dengan senyuman. Abang, apa khabar? Kan? Ni, lambat balik. Oh. Apa gimana tadi? Kan? Yang suami ni macam kena renjatan elektrik. Takut. Cuba tanya soalan-soalan yang seronok. Ni, abang, umur dah 80, mak 85, ayah panggil abang. Abang balik, abang dah makan belum? Ini tak, layanannya terbalik dengan kedai patani kat luar tu. Kan? Jadi nak ceritanya apa? Nak ceritanya mudah laki mudah syurga, mudah perempuan mudah syurga. Iman kita, amalan kita, rahmat Allah. Kesimpulannya begini. Kisah ini bukan khayalan. Kisah ini bukan omongan dongeng. Tapi dia perkara iman sam'iyat yang kita kena tanam jadi darah daging kita hingga kita bawa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sebagai menambah-nambah lagi keberkatan pertemuan kita, marilah kita akhiri ia dan tangguhkan dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Setelah kami berada di dalam program Tanyalah Ustaz ini, dikisahkan dengan satu tajuk bukan khayalan, maka kami beriman sepenuh hati, jiwa, kalbu kami, ya Allah. Benda ini benar-benar berlaku, perkara ini benar-benar telah terjadi. Bagaimana engkau menguji Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Engkau perjalankan baginda suatu malam. Engkau naikkan hingga ke Sidratul Muntaha. Engkau wahyukan fardu salat pada baginda yang disampaikan kepada kami. Sayugianya kami menuruti sunnah ini, ya Allah. Mengenang baginda yang bersusah payah untuk umatnya sejahtera, selalu berbicara tentang jasa baginda terhadap kami, ya Allah. Maka kami mohon dengan majlis ilmu di saat ini, ya Allah, tambah kukuhkan iman kami, ya Allah. Suburkan ketakwaan kami, ya Allah. Suatu hari apabila kami ditanya, adakah kamu beriman dengan Isra dan Mi'raj? Kami mampu berbicara bahawa kami telah mendengar kisahnya, mengakui kebenarannya dan beriman dengannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan keberkatan majlis ini, ampunkan ayah dan ibu kami, ya Allah, yang banyak berjasa terhadap kami, ya Allah. Ampunkan seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, khususnya yang hadir dalam majlis Tanyalah Ustaz ini, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Minta maaf semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give me your hand, I will